Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan untuk memasuki hari yang baru. 主啊，我们非常感恩，今天早上你给我们新的力量，让我们能够来到新的日子里。 Dan kami bersyukur untuk undangan-Mu, di mana kami semua bisa hadir hari ini. 我们也非常感恩你邀请了我们，让每个人能够在这里。 Dan saat ini Tuhan kami rindu Engkau berkati kami melalui firman-Mu. 此刻我们科目，请你带领我们， Firman-Mu yang akan memperbarui hidup kami terus-menerus. 带领我们聆听你的真道，你的真道会更新我们的生活。 Sehingga dengan firman-Mu kami bisa merefleksikan kehidupan kami seperti Kristus. 有你的真道，让我们能够彰显基督的人生。 Berkati kami berdua dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. 请你祝福你这两位仆人， Segala persiapan yang ada kami serahkan kepada Tuhan. 我们把一切托到你的手中， Sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami. 让神今天的真道能够改变我们的人生。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Demi nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名求我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 弟兄姐妹们平安。 Puji Tuhan, kalau mana hari ini kita akan mengakhiri renungan kita dalam eksposisi 1 Korintus. 非常感恩，今天我们又结束哥林多前书的这个段经文。 Dan kita sudah akan mengakhiri 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 24. 我们又结束哥林多前书， Saya akan baca di ayat 1 sampai 12, kemudian nanti dilanjutkan bahasa Mandarinnya hingga selesai. 16章1到12节有印尼文来读，剩下的有中文来读。 Saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing sehingga kita semua mengerti isi surat Paulus yang terakhir ini. 请弟兄姐妹也是同心一样。 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 24 demikian firman Tuhan. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Di Korintus mungkin aku akan tinggal berapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Namun aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya, tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama saudara-saudara yang lain. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama saudara-saudara yang lain. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. 你们务要警醒，在真道上站立得稳，有做大丈夫，有刚强。凡你们所做的，都要凭爱心而做。弟兄们，你们晓得，斯提凡一家人是雅该亚初结的果子，并且他们转与服
是生土为念。我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。斯提凡和弗图纳读兵牙该古到这里来，我很喜欢，因为你们待我有不及之处，他们补上了，他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。亚细亚的众教会问你们安，雅居拉和百基拉，并在他们家里的教会，因足多多的问你们安。众弟兄都问你们安，你们要亲嘴问安，彼此无有圣洁。我保罗亲笔问安。若有人不爱主，这人可诅可咒，主必要来。愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在。我在基督耶稣里的爱与你们从人同在。阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara, belum terbukti kalau kita piawai dalam melakukan sesuatu, kalau kita belum melakukan sesuatu itu. 弟兄姐妹们，还没有做某件事时，不证明自己是擅长做这件事。 Dan belum terbukti kalau kita lulusan terbaik dari satu kampus kita, kalau kita belum masuk ke lapangan. 还没有进入职场，就无法证明自己是在学校最优秀的毕业生。 Belum terbukti juga kalau kita lulusan terbaik dari seminari kita, kalau kita belum terjun ke ladang pelayanan. 还没有投身事工，就无法证明自己是神学院最优秀的毕业生。 Dan belum terbukti kalau kita memahami apa yang kita pelajari, kalau kita belum mempraktekkan apa yang kita pelajari. 还没有实践我们所学到的内容，无法证明自己是最了解它的。 Itulah artinya memahami firman Allah. 这就是理解正道的意义。 Itulah artinya ketika kita memahami keselamatan itu. 这就是明白救恩的意义。 Dan itulah artinya ketika kita begitu banyak mendengarkan firman Allah itu. 这就是我们听了很多神的真道。 Kita nggak akan disebut paham, kita nggak akan disebut beriman, bahkan kita tidak akan disebut punya iman kalau misalnya kita sendiri belum mempraktekkan dalam kehidupan kita. 我们不会被认为真正明白、真正有信仰的人、真正有信心，如果我们还没有行动。 Dan inilah yang Paulus tekankan pada bagian terakhir suratnya dalam 1 Korintus ini. 这是保罗在哥林多前书最后一部分要强调的。 Paulus mendorong jemaat Korintus untuk melakukan apa yang telah mereka dengar melalui suratnya. 保罗鼓励哥林多教会来行动他们所信的， Lakukan apa yang mereka pahami melalui suratnya. 哥林多教会通过保罗的信，他们了解了什么？ Berarti saudara, nggak berarti kalau mereka sudah mengerti apa artinya kasih. 这不是说他们已经理解爱的意义， Dan nggak berarti juga kalau mereka sudah mengerti apa artinya hidup di dalam kesatuan. 也不是说他们理解合一的意义， Nggak berarti juga kalau mereka sudah mengerti apa artinya kekudusan hidup. 也不是说他们理解圣洁是什么。 Kalau kekudusan itu, kasih itu, kesatuan itu nggak mereka lakukan. 如果圣洁、爱、合一，他们没有去行动， Tentu perikop ini seakan-akan menjadi studi kasus yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. 这段经文当然是好像保罗给哥林多教会的一个案例的分析。 Intinya, Rasul Paulus ingin agar jemaat Korintus betul-betul mempraktekkan apa yang sudah mereka dengar. 重点是保罗想哥林多教会真正把他们所信的实践。 Sesuai dengan surat terakhir ini, ada 3 hal kerinduan dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 跟着这一段的经文，保罗有3件事要
强调的。 Yang pertama, Paulus rindu agar gereja di Korintus menjadi gereja yang mau dan siap untuk memberi. 第一，保罗希望哥林多教会愿意并且准备好给予的教会。 Itu kita sudah baca di ayat 1 sampai yang keempat. 我们已经在1到4节诵读了。 Dan sebagai tubuh Kristus, gereja itu nggak pernah sendiri. 作为基督的身子，教会不是独立的， Yang cuma hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tidak seperti itu. 只关心自己的人，不是这样的。 Tapi lihatlah kepada tubuh Kristus yang lainnya. 而是要看到基督身子的其他部分。 Saudara, kalau saya bisa gambarkan, kita ini kan GKY. Tubuh Kristus GKY yang ada di Dewi Sri ini. 我可以给大家比方说，我们是国语堂，Kuda 的国语堂。 Tapi ternyata ada gereja-gereja lain sebagai tubuh Kristus di mana membutuhkan pertolongan kita. 但是有其他教堂也是成为基督的身子，需要帮助。 Dan di dekat jemaat Korintus ada tubuh Kristus lain, yaitu jemaat di Yerusalem yang membutuhkan pertolongan. 跟着格林多教会那里有不好意思，没流人。 Ya, ternyata di dekat jemaat Korintus ada tubuh Kristus yang lain, yaitu jemaat di Yerusalem. 跟着哥林多教会那里有耶路撒冷的教会， Mereka harus dibantu 他们需要帮助， karena mereka membutuhkan dana keuangan untuk gerejanya. 因为当时耶路撒冷的教会紧急需要现金，需要基金。 Jemaat mereka adalah orang-orang yang sangat miskin. 他们是非常穷的人， Ada kelaparan juga dan gereja tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka. 当时也有饥饿的人，而教会无法满足他们所有的需要。 Dan itu jelas ada, kalau kita mau baca itu ada di Roma 15 ayat 25 sampai 26 dan juga Kisah Rasul pasalnya yang ke-11. 我们可以在罗马书15章25到26节，使徒行传11章27到30节那里看到。 Saudara, ini adalah sebuah realita yang jelas terlihat dan mereka membutuhkan respon yang begitu cepat dari sesama orang yang percaya pada Yesus. 弟兄姐妹们，这是一个很紧急的情况，在目前是有这个情况，所以当时的教会需要哥林多很紧急的反应来帮助。 Makanya Paulus mendorong jemaat Korintus untuk segera tidak menunda membantu dengan melakukan pengumpulan uang. 之所以保罗鼓励哥林多教会立刻帮忙耶路撒冷的教会来赚钱。 Dan tidak hanya mereka harus segera mengumpulkan dana, tapi ada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Paulus untuk mereka lakukan. 不只是赚钱，但是有些要按照保罗的方式来做。 Dan menariknya petunjuk yang pertama adalah pengumpulan dilakukan pada hari pertama setiap minggu. 第一的方式是每逢7日的第1日，按照自己金抽来留着， Dan menyisihkan dari apa yang mereka miliki. 进香抽出来留着。 Saudara, saya sangat terkesan dengan kata menyisihkan. Ya, kalau ada menyisihkan berarti ada menyisakan. 我非常羡慕这句话，抽出来留着。 Menyisihkan itu adalah tindakan mengambil atau mencadangkan atau memisahkan sebagian dari milik kita untuk keperluan pihak lain. 抽出来留着是主动拿出来储备并分离一部分， Sementara menyisakan adalah mengambil sebagian untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kalau ada sisa baru deh dikasih kepada yang lain. 抽出来留着跟剩下再给是不同的事，剩下再给就是我们先满足我们自己的需要，剩下了才给别人。 Dan Paulus ajarkan kepada mereka rutin setiap hari pertama
dalam minggu itu dan juga menyisihkan. 保罗也强调，每逢7日的第1日，要把自己的进香抽出来，然后有时间的确定。 Yang kedua, petunjuk dari Paulus adalah pengumpulan dana itu bukan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang notabene punya banyak uang, tapi Paulus ingin supaya hendaklah kamu masing-masing jemaat Allah kumpulkan. 第二个方法就是保罗没有说捐钱需要有钱人才可以做，但是每个人都要。 Dan memang dalam teks ini tidak ditetapkan kumpulkan di mana, tapi beberapa penafsir mengatakan bahwa sebaiknya mereka itu sudah mengumpulkan di rumah masing-masing. Begitu dibutuhkan baru mereka akan bawa itu ke gereja dan itu akan diserahkan kepada jemaat di Yerusalem. 虽然这段经文里面没有说当时哥林多教会在哪里捐钱，但是呢，有些学家就说他们是在自己的家里来捐钱，然后钱有了，然后就带到教会那里去。 Dan Paulus tidak ingin pengumpulan dana ini tunggu dia datang dulu baru pengumpulan dana itu dilakukan. 保罗也不想当他抵达时，哥林多教会献凑。 Di balik ini dia ingin membentuk jemaat. Untuk memberi bukan karena gembala, untuk memberi bukan karena hamba Tuhan, untuk memberi bukan karena alasan lainnya, tapi karena memang punya hati untuk memberi. 保罗不想哥林多教会就是做这件事捐钱，是因为保罗或者是因为某个人，因为某个目的，但是他要哥林多教会是真正诚心诚意做这些捐钱来帮助别人。 Dan Paulus ingin supaya jadikanlah setiap pemberian itu sebagai sebuah kebiasaan baik, gaya hidup jemaat di Korintus, bahkan sebagai disiplin rohani bagi tiap-tiap orang atas dasar kasih kepada Kristus. 保罗要的就是哥林多教会呢做这件事能够当成一个训练，然后能够作为一个生活方式。 Dan petunjuk yang ketiga. 第三， Ada orang yang dikhususkan untuk menyampaikan pemberian itu. 有专门的人被委派把捐资送到耶路撒冷去。 Dan menariknya Paulus katakan, kalau memang penting aku akan ikut bersama dengan mereka. 有趣的就是说，保罗说，如果真的很紧急、很需要，我就跟着他们去。 Dan Paulus sama sekali tidak mengambil keuntungan dari pemberian itu. 保罗没有拿一分钱。 Keuntungan untuk diri dan nama baiknya. Oh ini karena Paulus, makanya jemaat itu memberikan. Tidak, tapi dia katakan kalau memang penting maka aku akan ikut. 保罗没有借着机会来争取名声，不是说就是因为有保罗所以才做这件事。保罗是说，如果真的必要保罗去，他会去。 Dan inilah bagian pertama yang Paulus ingin supaya gereja Tuhan, gereja yang mau dan siap untuk memberi. 这是保罗要教会所做的。 Dan yang kedua, 第二， kita akan lihat bahwa Rasul Paulus ingin agar gereja di Korintus menjadi gereja yang memperhatikan pelayan Tuhan. 保罗希望哥林多教会是关心神仆人的教会。 Itu ada di ayat 10 sampai 12, kemudian 15 sampai 18. 我们能够在10节到12节看到。 Kalau kita lihat ini ada beberapa nama yang disebutkan oleh Paulus dalam suratnya, itu ada Timotius, Apolos, Stefanas, bukan Stefanus ya, Stefanas dan keluarga. Kemudian ada Fortunatus, Akaikus dan lain-lainnya. 我们能看到几个姓名，有提摩太、亚波罗、斯提凡以及家人、夫图拿多、雅该古。 Mereka adalah orang-orang yang serius membantu bahkan bersama Paulus di dalam pelayanannya. 他们是跟保罗一样劳力做主的工。 Mereka ada dan akan ada bersama jemaat di Korintus. 他们存在，他们也会在哥林多教会里存在。 Dan Paulus minta agar jemaat Korintus dapat memperhatikan kehidupan mereka. 保罗交代哥林多教会要给他们留心。 Saudara, tidak semua gereja
memperhatikan kehidupan pelayan Tuhan dengan baik. 弟兄姐妹，没有所有的教会会关心神的仆人， Tapi Paulus ajarkan supaya mereka bisa memperhatikan pelayan Tuhan dengan baik. 但是保罗教哥林多教会必须关心神的仆人。 Mereka harus memberikan rasa nyaman supaya apa? Pelayan Tuhan itu tidak merasa takut. 他们必须给安全感，让神的那些神的仆人不惧怕。 Dan kita bisa bayangkan bagaimana seandainya ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang punya rasa takut. Takutnya bukan takut kepada Tuhan, itu so pasti ya. Tapi ini takut kepada orang-orang yang ada yang dia layani sendiri. 我们能想象，如果有些传道的神仆人就是惧怕他周围的人， Dan kalau di ayat 10 dikatakan jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut. 10节说，若是提摩太来到，你们又留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的工，像我一样。 Perhatian yang sewajarnya dari jemaat terhadap pelayan Tuhan itu sangat perlu sekali. 教会对神仆人和神道的关心是很正常的。 Bisa terima dengan baik, tulus menerima pelayan Tuhan itu ada di ayat yang 10. 诚心诚意接受，真心接受，也有在10节。 Jangan menganggap rendah meski mereka muda. 不可藐视，虽然他们更年轻。 Dan beri pertolongan peka terhadap kebutuhan mereka. 给帮助，关心他们的需要。 Saudara, ini bukan bicara soal materi yang diharapkan oleh pelayan Tuhan, tidak. Tapi minimal pekalah terhadap kebutuhan mereka dalam hal apa? Banyak hal yang bisa saudara berikan perhatian buat hamba Tuhan. 弟兄姊妹们，这里的关心和需要不只是说到资金，但是有其他的需要我们需要关心的。 Dan di ayat 16 dan juga 18 dikatakan tunduklah kepada mereka dan hargailah mereka. 然后遵守和尊重。 Tunduk kepada pengajarannya, bukan tunduk hormat kepada para pelayan Tuhan, tapi tunduk kepada setiap pengajaran, nasihat yang diberikan baik secara langsung maupun di dalam mimbar. 遵守是遵守的他们的教导，不是遵守人。 Dan Paulus ingin supaya jemaat Korintus benar-benar memiliki hati untuk memperhatikan kehidupan pelayan Tuhan. 保罗真的很希望哥林多教会能够遵守有关心属灵的教会。 Dan yang ketiga, yang Rasul Paulus ingin agar gereja di Korintus adalah menjadi gereja yang menjaga spiritualitas. 保罗也希望哥林多教会成为守护属灵的教会。 Dan kita lihat di dalam ayat 13 sampai 14. 我们能在13到14节看到。 Saya akan bacakan ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah berani dan tetaplah kuat. 你们要警醒，在真道里站得稳，要做大丈夫，要刚强。 Saudara, berjaga-jaga di sini adalah selalu awas, hati-hati dengan segala keadaan. 警醒就是对某个情况要谨慎。 Dan ayat 13 hingga 14 ini digambarkan seperti seorang yang berada dalam sebuah peperangan. 然后13到14节那边藐视了我们，好像就在打仗中。 Yang selalu berjaga-jaga, selalu berani dan maju, tidak akan pernah mundur. 就是我们必须谨慎，然后坚持不懈，又坚强， Dan berdirilah teguh dalam iman, 又坚固信心， menjaga kehidupan rutinitas spiritualnya dengan baik.
我们的又坚固信心不摇动， serta bisa bersikap berani karena benar 然后我们又勇敢， dan tetap kuat sampai akhir hidup pelayanannya. 又坚强， Tetap kuat di dalam kehidupan hari-hari. Segala sesuatu bisa menimpa di dalam diri kita, tapi dikatakan tetap kuat. 在生活中我们有坚强，因为在生活中我们会遇到某个情况，所以我们有坚强。 Dan saudara, menjaga spiritualitas ini tidak bisa hanya sekali, 2 kali, tapi ini harus rutin setiap hari. Apalagi kalau dikatakan berjaga-jagalah. 所以我们在属灵生活中，我们必须谨慎。 Dan di dalam surat Petrus ayat 5 ya, sampai 8 dikatakan waspadalah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 彼得前书5章第8节就说：勿要谨守警醒，因为你的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，边有形，寻找可吞吃的人。 Dan hal inilah yang ingin Paulus tekankan pada jemaat Korintus supaya mereka bisa menjaga spiritualitas dalam hidup. 这是保罗想对哥林多教会强调的，让他们能够谨慎。 Dan yang terakhir, untuk menjaga spiritualitas, Paulus katakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 最后的就是保罗说：凡你们所做的，都要凭爱心而做。 Saudara coba lihat kalimat terakhir bagian ketiga ini. 我们能看到第3段的最后一句。 Di sini Paulus kembali katakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih itu kalau kita ingat-ingat lagi ya, Paulus sudah membahas di pasal 13. 在这里，我们能看到第3段最后一句，保罗再次提醒：凡你们所做的，都要凭爱心而做。这个爱，保罗已经在13节那边说过了。 Dan kasih itu sebagai dasar untuk melakukan segala pekerjaan. 爱是基础，让我们能干一件事，我们必须有一个基础，就是爱。 Kasih inilah yang membuat gereja itu tetap bersatu. 这个爱让教会能够合一。 Kenapa bisa bersatu? 为什么能够一直合一？ Karena sadar bahwa semua orang yang ada di dalam gereja itu adalah anggota tubuh Kristus. 因为我们意识到每个教会都是上帝或者基督的身子。 Dan inilah kasih yang Paulus tekankan untuk menjadi daya dan dorongan utama untuk menjaga spiritualitas hidup mereka. 就是保罗强调的爱，它应该成为我们属灵生活的动力。 Di atas 3 hal yang akan dilakukan, ternyata kasih itulah yang memampukan mereka untuk melakukan apa yang Paulus harapkan di bagian surat yang terakhir ini. 保罗就是想要哥林多教会有一个爱心，来能够行他们所知道的、他们所信的。 Bukankah ini kasih yang terdapat di dalam Yesus Kristus? 这不是耶稣基督里面的爱吗？ Yesus datang sebagai wujud kasih Allah, wujud cinta Allah bagi dunia. Yesus itulah kasih Allah yang menjadi manusia. 耶稣的降临是神爱的彰显，神对世界的爱。耶稣是神爱道成肉身， Dialah kasih yang memperdamaikan semua orang dan dialah kasih yang menjumpai setiap orang yang membutuhkan pertolongan. 他是带来和解的爱，他寻找每个受苦的人。 Inilah kasih yang seharusnya menjadi kasih yang hidup, kasih yang nyata di dalam tubuh Kristus. 这是应该在教会里面有的一个活着的爱，一个真实的爱。 Tanpa adanya kasih maka tidak ada keteguhan dalam iman. 没有爱就没有了信心， Tanpa ada kasih maka segala sesuatu yang kita coba wujudkan bagi Allah dan sesama itu tidak akan terwujud.
没有爱，我们就为神和彼此做的一切努力就不会实现。 Dan tanpa kasih yang demikian, jemaat Korintus tidak akan bisa mengasihi hamba-hambanya. 没有这种的爱，哥林多教会不会去帮忙耶路撒冷的教会。 Dan apa yang Paulus dan jemaat Korintus lakukan adalah untuk merefleksikan Kristus, yaitu hidup yang berpusat pada Kristus, memiliki karakter Kristus, dan melayani orang lain seperti Kristus. 哥林多教会和保罗所做的就是要尝鲜基督的人生。 Bukankah kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup dan menjadi serupa dengan Kristus? 难道我们不应该按照基督所行的去生活吗？而效法基督，成为他的样子。 Nah, saudara, mengakhiri khotbah ini, saya akan membawa kita merenungkan dengan baik. Apa yang kita lihat saat kita bercermin atau berkaca? 结束今天的讲道，我要带大家问一个问题：当我们照镜子的时候，我们看到了什么？ Setiap hari pasti kita berkaca, bukan? 我们每天都会照镜子，对不对？ Khususnya untuk perempuan ya. 特意是女生， Setiap hari pasti kita berkaca untuk mendandani diri kita, bukan? 每天我们肯定会照镜子。 Dan apa yang orang lain lihat saat mereka melihat kita? 当别人看到我们的时候，他们看到了什么？ Jangan lupa bahwa orang lain itu juga melihat kita. 记得别人也是在看我们， Mereka melihat langsung apa yang kita ucapkan. Mereka melihat langsung apa yang kita lakukan. Dan mereka melihat langsung apa yang ada di dalam diri kita. 他们看到了我们所说的，我们所行的，我们的里面他也看得到。 Kalau kita berkaca, udah jelas muka kita yang kelihatan, bukan? 如果我们照镜子，我们只看到我们自己的脸，对不对？ Tapi kehidupan yang merefleksikan Kristus itu beda. Ketika dia berkaca, wajahnya bukan diri dia lagi. 但是展现基督的生活，不是像我们照镜子的时候只看到我们自己的脸。 Karena apa? Kehidupan yang merefleksikan Kristus, yaitu hidup yang berpusat pada Kristus. 为什么？因为彰显基督的人生是我们生活在基督为主， Memiliki karakter Kristus dan melayani orang lain seperti Kristus melayani saudara dan saya. 有了基督的，我们生活像基督的方式来生活，然后我们所做的按照基督的彰显。 Kiranya Kristus terlihat jelas melalui seluruh kehidupan kita yang merefleksikan Kristus itu. 愿 Amin. 基督的形象在我们生命中清醒的可见。阿门。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa yang baik, kami bersyukur di hari ini melalui surat 1 Korintus 16 ayat 1-24. Ada hal yang ingin Tuhan berikan buat kami supaya kami berubah di hadapan-Mu. 天上的父，我们非常感恩，今天我们所学到的哥林多前书第16章，我们知道你在这里有我们所学到的。 Tuhan, biarlah mata kami, hati kami bisa diubahkan seperti Kristus. 主啊，愿我们的心、我们的眼睛能够被改变，像你一样。 Di mana kami diberikan kepekaan dan tanggap kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 当别人需要帮助的时候，我们能够很快的翻译。 Biarlah hidup kami juga bisa menghargai setiap pelayan Tuhan yang giat melayani Tuhan. 让我们的生活也能够尊重你的仆人。 Biarlah hidup kami juga bisa menjaga spiritualitas di dalam sehari-hari kami. 让我们的属灵生活也是能够真正向你为主。 Ampuni kami Tuhan, kalau mana ketiga hal ini kami tidak melakukannya di hadapan Tuhan. 请你原谅我们，如果我们没有做这三件事在我们的生活中， Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan kami untuk kami diubahkan. 让神的真道能够坚固我们。
Terima kasih Bapa, Yesus Kristus sudah menjadi teladan dalam hidup kami. 非常感谢天父，耶稣基督是已经在我们的生活里面彰显了。 Dan biarlah kehidupan kami dapat merefleksikan Kristus itu di dalam hari-hari kami. 让我们的生活能够彰显基督的生活。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名求，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati.